Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi. Dengan izin dan limpahan kurniaan darinya, kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni kita sambung lagi pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang kita buat secara harian bagi sesi kuliah maghrib secara online. Yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa yang kita manfaatkan ini, kerana memang kebiasaan selang maghrib dan isyak kita menghadiri majlis ilmu di masjid-masjid surau-surau. Namun dalam tempoh PKP ini kita laksanakan menerusi medium maya. Mudah-mudahan tetap Allah Ta'ala kira kita semua berada di dalam satu majlis ilmu. Baik, malam ni siri yang ke-8 dan esok insya-Allah siri yang ke-9, siri yang terakhir kita akan khatamkan. Kita akan khatamkan kitab Bidayatul Hidayah ini. Malam ni siri yang ke-8 kita dah masuk pada bahagian yang terakhir, iaitu bahagian yang ketiga, di mana Al-Imam Al-Ghazali menyatakan adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq, Tuhan pencipta kita, dan juga makhluk. Bahagian yang pertama dan kedua dah selesai. Bahagian pertama adab melakukan ketaatan, bahagian yang kedua adab meninggalkan kemaksiatan, dan bahagian yang ketiga adab pergaulan dan persahabatan. Baik, kata Al-Imam Al-Ghazali, dalam bab ini, dalam bahagian ketiga ini adanya beberapa fasal. Fasal pertama, adab-adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu, sama ada engkau berada di kampung maupun bermusafir, di waktu tidur atau jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu, ialah Tuhanmu dan penghulumu dan penolongmu dan penciptamu, iaitulah Allah. Apa sahaja keadaan kita, di mana sahaja kita berada, dan dalam apa jua situasi, kita pasti tidak akan dapat lari atau bersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila engkau menyebutnya, dia akan berada bersama denganmu, kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis kursi, ana jalisu man dzakarani, aku sekedudukan bersama yang mengingatiku, yakni dari sudut hampirnya hubungan itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam hadis kursi yang lain, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku di sisi mereka yang hancur hatinya kerana mengingatiku. Kan, orang yang banyak mengingati Allah, Allah Ta'ala dekat dengan dia. Dan orang yang tidak mengingati Allah, Allah jauh dengan dia. Maksudnya dari sudut rahmat dan bantuan daripada Allah. Jikalau engkau makrifat akan Tuhanmu dengan sebenar makrifat, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat dan engkau meninggalkannya yang lain daripadanya, yakni dari sudut teman, kebergantungan, tempat kita mengadu, tempat kita mencari kekuatan, hanyalah Allah. Kalau kita sebenar-benar tahu dan kenal Tuhan. Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, maka janganlah kosong siang dan malammu daripada waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya, dan engkau berlazat-lazat dengan munajatnya. Ketika beribadah, ketika qiyamul lail, dalam waktu seluruhnya mungkin tak mampu, pastikan waktu-waktu yang tertentu dalam keadaan kita bermunajat, ibadah, qiyamul lail, kita mesti merasai akan kelazatan kita bersendirian dengan Tuhan tersebut. Kalau waktu tu pun tak mampu lagi nak merasai kelazatan, tak tahulah waktu mana lagi. Itu Oleh kerana itu, maka sudah menjadi kewajipan supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu dengan Allah. Adab-adab itu ialah, yang pertama, menundukkan kepala di hadapannya, yang kedua, merendahkan pandangan di hadapan dia, yang ketiga, menumpukan perhatian kepadanya, yang keempat, mendiamkan segala anggota badan, yang kelima, bersegera mengikuti perintahnya, yang keenam, menjauhi larangannya, yang ketujuh, tidak menyangkal perbuatannya, yakni tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap takdirnya, yang kelapan, mengakali zikir, yakni ingat kepadanya, ingat sungguh, jangan hanya sebut tapi lalai.
Yang ke-9, melazimi fikir tentang kudratnya. Yang ke-10, mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Yang ke-11, putus harapan daripada sebarang makhluk. Yang ke-12, tunduk kerana kehebatannya. Yang ke-13, pecah hati kerana malu daripadanya. Yang ke-14, merasa tenang dalam kehidupan kerana percaya dengan jaminannya. Dan yang ke-15, bertawakal, berserah diri kepada kelebihannya kerana percaya dengan pilihannya. Ni 15 adab. Agak-agak kita cek dalam 15 ni berapa yang betul-betul kita jaga. Takut bimbang kurang daripada 1/3, kurang daripada 5. Maksudnya, hubungan kita dengan Allah masih lagi belum solid. Masih lagi kita belum kenal Tuhan sepenuhnya, sebenar-benarnya. Kita muhasabah balik. Dari sudut hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab-adab yang mesti dipelihara. Maka inilah sekalian adab yang patut menjadi pakaianmu di waktu siang dan waktu malam bersama dengan sahabatmu yang tidak pernah bercerai, yakni tidak pernah kita sunyi atau berasingan daripadanya. Bersalahan dengan makhluk, maka engkau berpisah dengan mereka pada sebahagian masamu. Kalau isteri yang kita dapat pun waktu kita bekerja, maka kita berasingan dengan dia. Siapa lagi? Ibu bapa. Waktu kita dah ada keluarga sendiri, di rumah yang berlainan pun berasingan dengan. Sahabat karib, bila kita dah pulang ke rumah, maka kita berasingan dengan dia. Tidak ada waktu yang sepenuhnya bersama. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rumah, luar rumah, di ofis, di luar ofis, waktu senang, waktu susah, waktu malam, waktu tengah malam, waktu pagi, waktu orang ada, waktu orang tiada, waktu ada sekalian manusia, waktu sunyi daripada sekalian manusia sekalipun, tetap kita tidak pernah sunyi dan jauh, apatah lagi berasingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah perkara pertama sekali, jagalah kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Fasal yang kedua, Imam Ghazali sebut adab-adab orang alim, ada adab seorang guru. Jika engkau seorang guru, maka hendaklah engkau jaga adab-adab ini. Yang pertama, ihtimal, yakni banyak sabar menanggung kesusahan. Yang kedua, lambat marah. Yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Datang dah. Pakai baju. Yang keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala kecuali terhadap orang yang zalim kerana menegahkan daripada kezaliman. Yang kelima, memilih tawaduk, yakni merendahkan diri daripada perhimpunan orang ramai dan pada majlis orang ramai. Yang keenam, meninggalkan bergurau dan bermain-main. Yang ketujuh, kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Yang ke-8, membimbing murid yang bebal, yakni yang tak berapa pandai lah. Yang ke-9, tidak memarahi murid yang bodoh. Yang ke-10, tidak malu daripada berkata aku tidak tahu bagi masalah yang tidak diketahuinya. Yang ke-11, memberikan perhatian kepada murid yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik. Yang ke-12, menerima hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Yang ke-13, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Yang ke-14, melarang murid daripada ilmu yang boleh memudaratkan. Yang ke-15, melarang murid daripada mengkendaki yang lain dari Allah dengan ilmunya. Ini nasihat murid. Yang ke-16, melarang murid daripada menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai daripada menuntut ilmu yang fardu ain. Biar faham sungguh mana yang asas, mana yang terlebih dahulu kepentingan dia. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah yang berkenaan dengan membaikkan zahir dan batin dengan takwa. Yang ke-17, memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain, supaya muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat daripada percakapan ilmunya. Ini 17 pula adab sebagai seorang guru yang mesti dijaga. Sebab jadi kerja guru ni tak kisahlah guru apa pun bahagian, dan kita punya tahap adalah tugasan Rasul, mengajar manusia dan juga mengajak manusia kepada kebenaran. Kamera sengit sikit, sengit macam mana, ikutlah kamera sengit macam mana pun. Jadi yang paling penting sekali adalah mendidik anak murid, mengajar supaya kenal Tuhan dan tahu jalan kebenaran. Walaupun tak dinafikan peranan guru tadi itu mengajar anak muridnya untuk biar serasi dengan
keadaan kehidupan semasa sekarang, tapi yang paling utama adalah mendedahkan murid tadi kepada persiapan untuk akhirat. Tidak ada makna menjadi seorang guru yang Muslim kalau tak ada beza dengan guru yang kafir. Kan, kena ingat tu, walaupun pekerjaan mengajar tu adalah guru semua, tapi sebagai seorang Muslim, maka dia kena ada beza dengan orang kafir yang mengajar sekadar mengajar untuk kejayaan dunia. Tapi orang Muslim bukan sekadar untuk kejayaan dunia, tapi dunia tu jadi jambatan untuk ke akhirat tadi tu. Sebab itu beza. Seorang guru yang Muslim dengan cikgu yang bukan Islam tadi tu. Maka kena jagalah adab-adab tadi. Supaya anak murid dia tadi tu yang berada di bawah tanggungan dia itu tidak menjadi hujah ke atas dia ke akhirat kelak. Bila ditanya apa yang kamu sampaikan kepada anak murid kamu tersebut. Tak, bimbang nanti saya ni ngajar ikut dan je lah. Yang penting dapat duit cukup lah. Jadi kita tidak amanah terhadap ilmu dia tersebut. Sebab itu adalah peranan yang penting seorang guru ni memiliki sifat kepimpinan dan dia berada di atas jalan yang paling utama dalam nak mengajak manusia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fasal ketiga, ada adab seorang guru. Adapun ada adab seorang murid terhadap gurunya, maka iaitulah pertama, apabila ia menemui gurunya, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Murid bagi salam dulu. Yang kedua, jangan memperbanyakkan bercakap-cakap di hadapan gurunya. Tengah mengajar dia bercakap kat belakang. Zaman sekarang lagi dahsyat. Tengah mengajar kat media sosial live, dia pun pasang, lepas tu tinggal makan kopok. Cok. Lepas tu dah habis dah. Kita share lah. Sekadar tu lah. Dah macam mana? Kalau meeting online, kadang-kadang lagi dahsyat meeting online. Dia pun live. Meeting sekali, meeting nama nampak keluar dekat dia punya participant, penyertaan. Tapi kamera tutup. Dah orang meeting cakap meeting, dia pun makan sambil tengok TV, sambil dengar. Dah habis pun okey, terima kasih. Ini zaman media sosial ni menguji kejujuran. Kadang-kadang tak nak terlibat, takut orang kata. Jadi dia pun terlibat, tutup video, kemudian ni menguji kejujuran tadi tu di akhir zaman. Yang ketiga, jangan bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya, melainkan dah dibuka ruang. Silakan. Yang keempat, jangan ia bertanya kepada gurunya sebelum minta izin. Maksudnya beradablah. Tidaklah kita sembrono merempuh masuk, mendesak. Yang kelima, jangan ia menyangkal, menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya seperti ia berkata si fulan itu menyalahi akan yang engkau katakan itu. Melainkan perkara tadi itu, kalau ada salah, sah-sah memang salah ataupun bercanggah syariat, kena perbetulkan. Tapi kalau benda tu tak bercanggah syariat, itu ada banyak option, banyak pandangan, banyak perkara yang ni guru je beritahu satu, madai. Yang keenam, jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia menyangka bahawa ia lebih tahu daripada gurunya. Yang ketujuh, jangan ia berbisik dengan orang yang duduk di tepinya ketika gurunya memberikan pelajaran. Yang ke-8, jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya, tetapi hendaklah ia menundukkan kepalanya dengan penuh tenang lagi beradab seolah-olah dia sedang solat. Maksudnya apa? Fokuslah, itu saja. Jangan dia lari fokus. Kalau tidak nanti tak sampai apa yang disampaikan oleh gurunya tadi itu. Yang ke-9, jangan ia membanyakkan soalan kepada gurunya ketika ia letih. Yang ke-10, yang ke-9 tadi itu mudah. Kalau ditanya, contoh zaman sekarang ni ada teknologi, kita hantar WhatsApp, hantar message dan seumpamanya. Kalau dia tak jawab, jangan didesak. Melainkan pada waktu yang bersangatan lama, keberangkalian dia terlupa, kita tanya semula. Tapi kalau dah tanya malam, jangan kita mengharapkan dia jawab pukul 2 pagi. Tunggu esok pagi lah. Yang ke-10, apabila gurunya berdiri, maka ia hendaklah berdiri untuk menghormatinya. Yang ke-11, jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika ia bangkit dari majlisnya. Yang ke-12, jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga ia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Yang ke-13, jangan jahat sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan suatu pekerjaan yang zahirnya seakan-akan menyalahi ilmunya, padahal bukan. Padahal bukan. Maka gurunya itu lebih mengetahui dengan rahsia segala perbuatannya. Dalam hal ini, hendaklah ia mengingati akan perkataan Nabi Musa AS bagi Nabi Khidir AS seperti yang disebutkan dalam Al-Quran.
qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, apakah engkau rosakkan kapal ini untuk engkau menenggelamkan semua penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang munkar. Suratul Kahfi 71. Maksudnya banyak bersabar. Selagi mana perkara tadi itu tak bercanggah dengan syarak, bukan maksiat terang-terangan. Jadi banyakkan sabar. Sebab ada perkara-perkara yang kita barangkali tak tahu dengan ilmu yang terbatas. Maka hendaklah ia mengerti bahawa sebenarnya dia yang tersalah pada keingkarannya kerana ia hanya memandang hukum yang zahir pada sisinya sahaja. Baik. Itu selesai adab seorang murid kepada gurunya, lebih kepada hormat dan juga fokus dalam pembelajaran, dan jangan cepat untuk buruk sangka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh gurunya yang dia tidak tahu asal usul tersebut. Baik. Ya, fasal yang keempat, adab-adab dengan ibu bapa. Adab-adab seorang anak terhadap ibu bapa ialah, yang pertama, hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapa selagi mana tak bercanggah dengan syariat. Yang kedua, hendaklah ia berdiri ketika ibu bapanya berdiri kerana menghormatinya. Yang ketiga, hendaklah ia menjunjung segala perintah keduanya. Yang keempat, jangan ia berjalan di hadapan keduanya. Jalan gitu, kalau kita diajar, adanya kita minta izin nak lalu, ataupun kita bongkokkan sedikit sebagai tanda hormat. Yang kelima, janganlah ia mengangkat suara lebih tinggi daripada suara keduanya dengan tujuan herdik ataupun nak kita memarahinya. Jangan. Yang keenam, hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya. Kalau dipanggil, dia sahut datang. Yang ketujuh, hendaklah ia sentiasa menuntut keredaan keduanya. Yang kelapan, hendaklah ia bersikap tawaduk dengan keduanya. Tawaduk, rendah diri. Mungkin mak ayah ada yang kerja di bendang sawah saja atau kerja menoreh, anaknya pula mendapat pelajaran yang tinggi, jangan balik nak tunjuk pula. Jangan, tawaduk tadi. Baik. Yang kesembilan, jangan ia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya, dan jangan pula ia menyebut sebarang perkhidmatan bagi keduanya. Janganlah nak sebut-sebut. Kalau nak dibandingkan dengan pengorbanan seorang ibu ayah tu, maka tak terbalas walaupun banyak jasa yang telah diberikan. Tak terlawan, tak terbanding. Yang ke-10, janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Jangan. Kadang-kadang ada yang rasa malu sebab dah tua, sebab tak berapa. Kita panggil, dia mungkin ada kedudukan sikit, yang mana mak ayah dia mungkin cara kita panggil kekampungan sikit. Jangan. Sebab apa? Sebab kehormatan mak ayah ni besar. Segala-galanya mesti dijaga. Jangan pandang dengan penghinaan. Yang ke-11, janganlah ia memasamkan mukanya di hadapan keduanya. Bersabar, banyakkan sabar. Kalau ada terasa hati, ingat waktu kita kecil lagi banyak perkara yang songeh kita buat sehingga mak ayah kita dalam keadaan terbeban dan susah. Yang ke-12, janganlah ia musafir kecuali setelah mendapat izin daripada keduanya. Maklumkan supaya apa, nanti kalau zaman dahulu lagilah nak komunikasi itu tidak ada alat yang cepat untuk menyampaikan maklumat. Zaman sekarang dah ada. Kalau dah bermusafir jauh, jangan lupa maklumkan keadaan, situasi kesihatan, tanya khabar dan seumpamanya. Ini adab-adab yang boleh kita relatekan dengan perkara semasa. Jadi ini adalah perkara yang mesti dijaga. Jangan sampai mengguriskan hati. Berusahalah. Kadang-kadang tidak ada siapa yang sempurna, tapi usaha dan senantiasa mohon keberkatan. Doa daripada kedua ibu bapa adalah satu perkara yang sangat penting. Di antara balasan yang disegerakan di dunia ini, sama ada balasan yang baik ataupun balasan yang tak elok, adalah yang melibatkan bakti seorang anak kepada mak ayah. Kalau bakti seorang anak kepada mak ayah, balasan baik akan disegerakan di dunia. Kalau kedurhakaan anak kepada mak ayah, balasan buruk akan disegerakan di dunia ni. Ini di antara yang disebutkan oleh para ulama. Pasal yang kelima, ada adab dengan seluruh manusia. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya seluruh manusia selain daripada guru, murid dan ibu bapa adalah terbahagi kepada 3 ceraian. Ceraian pertama, orang yang tidak dikenali. Ceraian kedua, sahabat karib. Ceraian ketiga, orang yang kita kenal sahaja, bukan sahabat karib. Ini pembahagian dia lah. Ceraian pertama, ada adab dengan orang yang tidak dikenali. Yang pertama, jangan engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong. Sebab apa? Bimbang boleh berlaku salah faham.
Kalau sahabat karib, kadang-kadang kita boleh gurau senda. Kadang-kadang gurau tadi itu nampak macam kasar, tapi hakikatnya tidak kasar sebab dah karib. Ini yang tak dikenali. Bimbang kita salah. Gurau senda ataupun percakapan yang kosong boleh menimbulkan salah faham dan akhir sekali jadi fitnah ataupun jadi persengketaan permusuhan. Yang kedua, jangan kau mendengar perkataan mereka yang jahat-jahat. Sebab tak kenal, takut tak faham maksud dia. Kadang-kadang kalau kita rakan karib, kan, kita siku dia, dia kata kita bodoh, dia kata kita, itu bahasa pada beza. Tapi kalau yang tak kenal, maka perkara tadi itu elakkan. Yang ketiga, jangan kau menghiraukan perkataan mereka pada menjahat kamu. Jangan hiraukan sangat, biarkan. Biarkan, dan kita hanya cukuplah mengadu kepada Allah. Yang keempat, hendaklah engkau menghindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka. Kerana tak tahu siapa, bimbang-bimbang kalau kita mengadu, kita cerita masalah dalaman, nanti boleh menyebabkan berpanjangan dan akhir sekali tersebar kepada seluruh manusia yang lain, ataupun boleh memberikan faktor mengancam keselamatan. Macam sekarang kan, bila kita live, kita rakam, kita sebarkan gambar di media sosial. PKP ni banyak duduk kat rumah. Hati-hati, takut sudut-sudut ruang-ruang yang kita ambil gambaran itu membuka keseluruhan situasi di dalam rumah, maka boleh menimbulkan salah sangka, boleh menimbulkan ancaman faktor kepada ketidakselamatan. Sebab apa? Sebab orang boleh dapat, sedangkan benda dalam rumah ni ada perkara yang sulit, ada perkara yang rahsia yang tak perlu nak ditunjukkan pada orang ramai. Cukup pada satu sudut yang mana umum. Supaya apa? Supaya nanti lepas PKP, bila orang dah kembali rutin kepada biasa, tidak adalah kebimbangan kita terhadap, kami dah tahu rumah ni macam mana, orang ni macam mana, kan? Nanti akhir sekali menjadi faktor ancaman. Yang kelima, hendaklah engkau memberi teguran dan nasihat terhadap pekerjaan mereka yang mungkar. Kalau mungkar, kena tegur dan nasihat dengan cara yang lemah lembut kalau mereka bersedia menerima perkataanmu. Cari masa. Tak boleh kita sambil ngeteh, sambil kita panggil tengah sembang sesuatu, kita selitkan sedikit unsur dakwah atau teguran tadi itu. Yang paling penting perkara itu sampai kepada mereka dan mereka faham tindakan kemungkaran itu salah, mesti diberhentikan. Cara yang kedua, ada adab dengan sahabat, yakni kawan karib. Yang kawan karib, apabila engkau mahu bersahabat, maka terlebih dahulu hendaklah engkau perhatikan dua perkara. Tugas pertama, cara memilih sahabat. Tugas kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan. Ada adab bersahabat. Tugas pertama, cara memilih sahabat. Di dalam memilih sahabat, hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Artinya seseorang itu mengikut agama, yakni cari hidup sahabatnya. Oleh kerana itu hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi serta Imam Baihaqi. Maka apabila engkau mahu mencari sahabat, engkau jadikan ia sebagai pembantu di dalam menuntut ilmu dan di dalam urusan agamamu dan duniamu, maka hendaklah engkau menuntut daripadanya, yakni engkau pastikan pada dirinya ada 5 syarat. Pertama, orang yang berakal. Maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh, kerana akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Dan paling baik yang engkau dapatkan daripadanya ialah engkau terselamat daripada mudaratnya, sedangkan ia berusaha untuk membawa manfaat kepadamu, kerana musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Musuh yang berakal lebih baik daripada sahabat yang bodoh tadi itu. Adab dengan orang yang tidak kenal dalam media sosial, fake account, cyber fitnah, apa nak buat? Jangan layan. Jangan layan fitnah tersebut, jangan dilayan fitnah tersebut. Yang kedua, kita gunakan media sosial kita memberikan penerangan. Sebab dalam kitab Imam Ghazali sebelum daripada ini, Ayyuhal Walad yang kita baca, ada 3 kebodohan. 1 kebodohan yang boleh dilayan, 2 kebodohan yang jangan dilayan. Orang fake account ataupun macai musuh jangan dilayan. Dia termasuk orang bodoh yang tak boleh nak diselesaikan. Maka buang masa, maka kita kerjakan tugasan kita bagi penerangan sahaja. Itu ada, kita dah bincang dalam kitab Ayyuhal Walad. Boleh baca dan boleh tengok rakaman tersebut. Ada 3 bodoh, 1 bodoh sahaja yang bermanfaat, 2 bodoh lagi tak bermanfaat. Termasuklah yang fake account. Di dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah berkata,
yang bermaksud, dan jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, jauhi akan dia. Berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengannya. Seseorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Kerana bagi segala sesuatu ada ukuran dan keserupaannya, maka begitu halnya hati yang menyerupai hati yang lain, ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan persahabatan. Bodoh di sini bukan maksudnya orang yang kurang ilmu. Bodoh di sini adalah orang yang mempertikaikan kebenaran. Sebagaimana Allah Ta'ala menyifatkan kalangan ahli kitab sebagai orang yang bodoh apabila mereka mempertikaikan ketika mana peristiwa pertukaran kiblat. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Juzuk yang kedua, muka surat pertama, ayat yang pertama sekali. Akan berkata golongan yang bodoh, yang kurang akalnya, iaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mempertikaikan tentang peristiwa pertukaran kiblat dengan mengatakan apa yang berlaku kepada orang Islam ni, kenapa mereka berpaling daripada kiblat yang asal. Kenapa Allah Ta'ala kata mereka bodoh? Sebab tentang kiblat itu mereka sedia maklum kerana terdapat dalam kandungan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi orang bodoh yang dimasukkan oleh Imam Ghazali jangan kita berkawan itu adalah mereka yang bodoh. Bodohnya sifat mempertikaikan kebenaran. Bukan nanti kita tak boleh berkawan, nanti pergi sekolah kan, kelas yang pertama jangan berkawan dengan kelas yang kelima. Bukan macam tu. Dah, itu kita panggil sombong pula. Yang dimaksudkan bodoh ni, kita berkawan dengan orang yang mempertikaikan kebenaran, akhir sekali dia merosakkan kita. Kerana kita mesti berada atas jalan kebenaran, tapi dia mempertikai dan melawan. Baik. Yang kedua, orang yang baik akhlaknya. Maka pastikan sahabat kita tu orang yang baik akhlaknya. Maka janganlah kau bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika ia dirangsang oleh nafsu syahwatnya. Dan Sayyidina Al-Qamah telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak mati. Al-Qamah berkata, wahai anakku, apabila engkau mahu bersahabat dengan seseorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang pertama, apabila engkau berkhidmat kepadanya, maka ia akan memelihara akan dikau. Yang kedua, apabila engkau bersahabat dengannya, maka akan bertambah nilai dirimu. Yang ketiga, apabila engkau ditempa kesusahan, ia akan turut sama menanggung kesusahanmu. Yang keempat, apabila engkau menolong akan dia, nescaya ia akan membalas kebaikanmu. Yang kelima, apabila ia melihat akan kebaikan daripadamu, nescaya mengambil kira ia akan dia. Yang keenam, apabila ia melihat pada dirimu akan kejahatan, nescaya menutup ia akan dia. Yang ketujuh, apabila engkau berkata, nescaya membenarkan ia akan perkataanmu. Yang kelapan, apabila engkau mengusahakan akan sesuatu perkara, nescaya menolong ia akan dikau. Yang kesembilan, apabila engkau berselisih dengannya pada suatu, nescaya melebihi ia akan dikau. Ini antara pesanan Al-Qamah kepada anaknya tentang akhlak seseorang yang diletakkan sebagai kriteria yang baik. Dia membantu, dia mendengar, dia dari sudut menyokong, yang dia juga adalah tidak hanya nak mengambil manfaat untuk pihak dia sahaja. Jangan hanya kita panggil, sebab itu dia bila bersahabatan, bila apa sahaja, dia mesti dua hala. Jangan hanya macam kita lah, kadang-kadang bila masuk mesyuarat agung kan, perwakilan pun muhasabah pimpinan. Lepas tu pimpinan kena dengar lah, kami kan muhasabah. Bila nama muhasabah, ahli muhasabah pimpinan muhasabah ahli, bukan seorang je kena dengar kan. Kadang-kadang kita tegur, bila kita tegur, orang tu tegur kita balik, apa tak nak dengar teguran dah. Nama pun muhasabah, dua pihak lah, kita tegur dia, dia tegur kita. Jadi apa masalah? Zaman sekarang ni orang tu kena dengar teguran dia saja. Itu jadi masalah. Kan? Baik. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang maksud saudaramu yang sebenar ialah orang yang selalu menolongmu di waktu senang dan susah, dan ia sanggup berkorban kerana memberi manfaat kepadamu, dan ia sanggup memecahkan segala urusanmu kerana menolong engkau dalam menghadapi bala dan ujian. Ini sahabat yang baik. Jangan hanya sahabat sebab apa sahabat dengan dia, dia selalu belanja aku. Jadi sebab dia belanja kita tu, kita sahabat dengan dia, walhal kita tak pernah pun sahabat dengan dia. Kan, macam usrah, kadang-kadang usrah, jom buat usrah, kadang-kadang ada yang rajin buat usrah, kita gilir ke rumah-rumah. Pergi rumah orang, kita awas sekali. Sebab apa? Oh, rumah dia ni kalau pergi usrah seronok, makan sedap. Tiba-tiba giliran usrah rumah kita, Ana tak ada malam ni. Ana tak ada masa tu, time dia je tak ada. Jadi kadang-kadang masalah juga kan. Sedangkan supaya apa, antara mekanisme kita
mengubah-ubah tempat tadi tu nak lebih kenal, lebih dekat tadi. Tapi jangan hanya ambil kesempatan. Bila sampai kita je tak ada. Ada hal. Orang lain dia orang pertama sekali. Tu, kena pula kat tempat yang memang dikenali, dimaklumi, orang tu sediakan yang sedap punya juadah. Yang ketiga, orang yang soleh. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik, yang selalu mengerjakan dosa yang besar. Kerana orang yang takut kerana orang yang takut akan Allah itu tidak akan kekal dalam membuat dosa besar, dan orang yang tidak takut kepada Allah tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Bahkan pendiriannya tidak tetap, selalu berubah-ubah mengikut keadaan dan tekanan. Ialah sebab dia tak takut Tuhan, maka dosa pahala langgar ya. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Dan janganlah engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya daripada mengasihi kami, dan terus sahaja mengikut hawa nafsunya. Al-Kahfi ayat 28. Maka jauhilah daripada bersahabat dengan orang yang fasik, kerana berterusan melihat perkara-perkara yang fasik, dan maksiat itu akan menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat tersebut. Lalu akhirnya engkau merasa ringan memandang maksiat. Itu kesan buruk dia tadi. Cuba kamu lihat, orang ramai menganggap mudah dosa maksiat ghibah mengumpat orang kerana mereka sudah biasa melakukan maksiat tersebut. Tetapi jikalau mereka melihat seorang alim memakai cincin emas atau memakai kain sutera, nescaya mereka akan mengingkarinya. Padahal dosa ghibah itu jauh lebih besar daripada dosa memakai cincin emas atau pakaian sutera. Bukan nak kata dosa ni boleh ambil ringan, tapi nak kata dosa yang besar tu manusia anggap ringan kerana dah terbiasa. Kan dah terbiasa. Yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia. Jangan kau bersahabat dengan orang yang tamak dunia, kerana bersahabat dengannya adalah racun yang dapat membunuh, kerana tabiat seseorang itu cepat sekali meniru dan mengikuti tabiat orang lain, dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat sekira-kira kita tidak menyedarinya. Maka suka sekedudukan dengan orang yang tamak pada dunia akan menambah tamakmu terhadap dunia, dan sebaliknya suka sekedudukan, yakni bersama-sama dengan orang yang zuhud, akan menambah zuhudmu pada dunia tadi itu. Kita tengoklah siapa sekitar kita. Kalau sekitar kita yang 24 jam senantiasa bercakap tentang materialistik, last kali kita pun didoktrin mencari materialistik. Ngaji buat apa? Ngaji agama bukan jadi kaya pun, baik kita buat benda lain. Jadi dia tak nampak. Tapi kalau dia duduk dengan orang-orang yang lebihkan fokus pada akhirat, tanya hari ni berapa juzuk dah baca, zikir apa yang terbaik dalam nak menghadapi COVID-19 ini, apa lagi amalan-amalan yang kita boleh buat. Kalau itu dia punya persekitaran dia, maka itu dia akan mendapat pelajaran bersama, kan? Jadi tengok siapa circle kita. Baik. Yang kelima, orang yang benar. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang pendusta. Barangkali ia akan menipu engkau kerana ia laksana fata morgana yang seakan-akan mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat. Maka inilah 5 syarat yang perlu engkau cari di dalam memilih sahabat. Barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat-sifat ini, walaupun ada orang yang duduk mengaji di surau-surau atau duduk beribadah di dalam masjid. Oleh itu tidak ada jalan bagimu kecuali engkau memilih satu di antara 2 jalan. Yang pertama, beruslah mengasingkan diri daripada orang ramai, kerana di situlah letaknya keselamatanmu. Kalau dah memang semua orang dah rosak, tak ada yang boleh membantu dia baik, maka dia mengasingkan diri itu adalah lebih baik daripada dia terpengaruh. Bukan bermaksud mengasingkan diri dia tinggalkan kerja dakwah tadi tu. Dia mengasingkan diri daripada orang yang tak elok tadi tu, daripada terpengaruh. Bila ada orang yang baik, dia akan bersama dengan orang baik. Yang kedua, bergaul dengan orang ramai mengikut kedudukan mereka masing-masing yang berdasarkan kepada 3 pembahagian. Yang pertama, saudaramu untuk akhirat, maka janganlah kau perhatikan padanya kecuali hanya hal-hal agama. Yang kedua, saudaramu untuk dunia, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya akhlak yang baik. Yang ketiga, saudaramu untuk kejinakan hatimu, maka jangan engkau perhatikan padanya kecuali harta keselamatanmu dari kejahatannya, fitnahnya dan keburukannya. Ni perhatikan pula. Kita tahu kita gaul dengan siapa, kita berjaga-jaga, dan hanya pada kadar kebaikan yang tidak memudaratkan kita sahaja. Di dalam perumpamaan lain, manusia itu terbahagi kepada 3. Pertama, orang yang seumpama makanan asas yang tidak boleh tidak daripadanya. Yang kedua, orang yang seumpama ubat yang diperlukan pada masa-masa tertentu sahaja, bukan setiap masa. Yang ketiga,
Orang yang seumpama penyakit yang perlu dihindari daripadanya, namun terkadang seorang hamba itu dibalakan dengannya walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya. Maka perlulah seorang itu mengambil langkah-langkah yang bijak supaya ia dapat selamat daripadanya. Namun demikian, di dalam penyakit itu ada satu rahsia besar seandainya engkau mampu menghadapinya, iaitu apabila engkau cuba memperhatikan keadaannya dan kesannya yang buruk, lalu setelah itu engkau pun menjauhkan diri daripadanya. Jadi perhatikan, manusia ni kadang-kadang dia ada pelbagai macam. Kan? Dari sudut kita panggil ada yang memang tak boleh kita nak lari daripadanya. Inilah sahabat sejati kita. Kerana apa? Kerana kita boleh berkongsi dari sudut hal-hal yang membawa diri kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang dari sudut kita panggil senantiasa membantu kita dalam kerja-kerja dakwah, kerja-kerja Islam. Ada yang bersifat macam ubat, suplemen, yang mana dia bukanlah asas, tapi waktu-waktu tertentu dia ada. Tak perlu kita senantiasa dengan dia, tapi bila kita dalam keadaan susah, dalam keadaan kita ada masalah, kan? Jadi orang macam ni sebagai yang merungkaikan masalah kita, memberikan ketenangan. Jadi perlu. Jadi dia tak senantiasa, tapi dalam keadaan tertentu dia ada. Dan begitulah yang lain-lain sebagaimana pembahagian yang disebutkan. Kita kenal dan kitalah yang membuat pilihan dari sudut ikhtiar kita, dan kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita bersahabat dengan seseorang tadi. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa AS, siapa sebenarnya yang mengajar adab-adab kepadamu? Lalu beliau menjawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku, tetapi apabila aku perhatikan kejahilan, maksudnya yang tidak beradab, orang yang jahil, timbullah di dalam diriku perasaan mahu menjauhkan diri daripadanya. Sungguh benar perkataan Nabi Isa AS itu, jikalau orang ramai menjauhkan diri daripada membuat apa-apa yang mereka benci, orang lain membuatnya terhadap diri mereka, nescaya sempurna sekalian adab dan masyarakat tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Jadi nak katanya, kita boleh, Allah Ta'ala memberikan kata hati kepada kita untuk kita menilai secara asas. Perbuatan itu kalau kita buat ke orang, kalau sesuatu perbuatan kalau dibuat oleh orang kepada kita, kita suka tak? Kita tak suka. Contoh, orang tu fitnah kita. Kita suka tak orang fitnah kita? Tak suka. Maka kita belajar adab, jangan fitnah orang. Orang kutuk mak ayah kita, kan? Maka suka tak? Tak suka. Maka kita belajar daripada itu. Kita jangan kutuk maya orang. Maka ia dipanggil sebagai pembelajaran yang fitrah telah Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita, kerana hati yang normal, yang fitrah, dia ada rasa pertimbangan antara baik dan buruk secara asas. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, al-birru ma itma'annat ilaihin nafsu. Benda baik ni hati tu tenang. Wal ithmu ma haka fi sadri wa taraddada fil qalbi. Benda yang jahat, benda yang dosa tadi itu mendatangkan keluh kesah dan juga mendatangkan kegoyangan ataupun ketidakkeselesaan di dalam dada kita itu sendiri. Kan? Orang yang membunuh ataupun keluar langgar PKP, naik kereta dua orang. Ni orang yang tak ada pengecualian ataupun tak dapat permit. Dia pun tengok kiri kanan ada polis tak, kan? Jadi nak katanya, kenapa dia rasa keluh kesah? Kerana dia tahu benda tadi itu adalah perkara yang salah. Ataupun nak masuk Ramadan, dia tak nak puasa, dia makan. Dia puasa nak makan tu, dia tengok ada tak orang perhatikan dia. Kenapa dia keluh kesah? Sebab benda tu salah. Jadi hati yang masih lagi hidup ni, secara asas fitrahnya, dia ada satu pertimbangan asas yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri setiap manusia. Benda baik dia akan rasa selesa, benda yang tak elok, benda maksiat, benda keji dia rasa tak selesa. Contohnya kan, selesa tak tengok sajat? Korang semua tengok media sosial sajat, selesa tak? Tapi kenapa masih lagi ada yang follow dia punya page? Tak? Nak tahu perkembangan ustaz? Tak payah tahu pun tak apa. Baik kita follow page halaman ulama-ulama. Kan? Dalam dunia, luar dunia pun sekarang zaman mudah. Kita boleh follow. Banding dengan follow yang artis-artis yang kalau mengarut. Kalau rasa dia dahlah begitu, kita rasa tak selesa dengan perubahan fizikal dia yang tukar jantina, kita boleh follow. Maksudnya hati kita tu seakan nak mati dah. Patutnya jangan follow langsung. Baik, tugas yang kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan. Yang pertama, mengenali hak persahabatan.
Apabila telah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu, maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul akhawaini mathalul yadaini taghsilu ihdahumal ukhra." Perumpamaan dua orang yang bersaudara itu ialah perumpamaan kedua belah tangan, di mana yang satu membasuh yang lain. Tak ada basuh tangan sebelah. Dua-dua basuh dalam keadaan yang bersih. Dan Nabi SAW pernah masuk ke dalam hutan, lalu baginda mengambil dua bilah kayu miswak, yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Dan adalah bersama Rasulullah SAW pada ketika itu beberapa orang daripada sahabat baginda. Kemudian baginda SAW memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu miswak yang lurus. Dan baginda SAW menahan kayu miswak yang bengkok untuk kegunaan dirinya sendiri. Maka sahabat itu lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus ini daripadaku." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbati hal aqama fi haqqallah ta'ala au adha'ahu." Artinya tidak ada seorang jua pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya satu saat sahaja dia bersahabat, kecuali ia akan ditanyai pada hari kiamat nanti tentang hak persahabatannya, apakah ia telah tunaikan padanya hak Allah atau tidak. Jangan bersahabat dalam kita nak dapat kebaikan kita sahaja, benda yang tak elok baru kita bagi ke kawan kita, tak Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Ma'as tabaha ithnani qattun illa kana ahabbuha ila Allah taala arfaquhuma bi sahibihi." Artinya tidak bersahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah ialah orang yang lemah lembut dengan sahabatnya. Ini hak bersahabat. Yang kedua, ada adab bersahabat. Seorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, iaitu bahawa ia pertama mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau ia tidak berkuasa berbuat demikian, maka sekurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih dari hajat dirinya. Bantu dia, kita gunalah harta kita dalam nak menolong dia apa sahaja, ikutlah apa sahaja yang baik. Yang kedua, menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera sebelum berkehendak sahabatnya bahawa ia meminta tolong akan dia. Kadang-kadang ada yang susah, kereta mati tengah jalan, breakdown, dia telefon kita, walhal kita mampu nak pergi tapi kita malas kan. Maksudnya bersahabat tadi itu masih lagi belum sepenuhnya. Kerana apa? Kerana masih lagi ada kepentingan dia, sedangkan kita mampu. Lainlah tak mampu. Dia kat Selangor, kita kat Johor. Tolong kereta saya breakdown dekat Kelang. Dia pula kat Johor Bahru. Takkan. Baik, dia telefon orang sekeliling. Kan? Yang ketiga, menyembunyikan rahsia sahabatnya. Yang keempat, menutup keaiban sahabatnya. Yang kelima, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Kita pula pergi curah minyak pula, bagi bakar lagi, kan? Dah tahu benda tadi itu tak betul, tak payah sampaikan. Kadang-kadang benda tak betul ni kita suka sampaikan. Kemudian kita tanya, betul ke? Padahal tak ada bukti. Benda tak ada bukti, benda yang tomahan tak apalah, buang masuk dalam tong sampah ya. Yang keenam, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Kalau baik, kita sampaikan. Kerana itu motivasi. Yang ketujuh, mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap. Yang kelapan, meninggalkan berbantah dengan sahabatnya. Yang kesembilan, memanggil sahabatnya dengan nama yang lebih disukainya. Tak kisahlah, yang penting namanya itu disuka dan redha. Yang kesepuluh, memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya. Yang zahir, bukan bodek Yang ke-11, berterima kasih kepada sahabatnya atas sebarang kebaikannya. Yang ke-12, menegahkan orang lain apabila ia mahu mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. Yang ke-13, memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati sahabatnya. Yang ke-14, memaafkan daripada sebarang kesilapan dan kesalahan sahabatnya, maka janganlah ia mencelanya. Yang ke-15, mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah mati. Yang ke-16, mengekalkan kecintaan, yakni kasih sayang terhadap keluarga sahabatnya selepas daripada kematian sahabatnya. Yang ke-17, jangan suka memberatkan sahabatnya dengan bebanan dan tanggungjawab, bahkan hendak ia meringankan daripadanya supaya ia sentiasa senang hati kepadanya. Jangan asal tengok kawan kita ni seorang baik, semua pulun ke dia. Nak kita pun ambil kesempatan, jangan. Yang ke-18, menyatakan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Dan ke-19, menyamakan antara hakikat kecintaan yang wujud di dalam hati dengan apa yang nampak di luar, maka dengan itu barulah kecintaan itu dianggap benar.
Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berkasih sayang dengan seorang sahabat itu, maka lafazkan ana uhibbuka fillah, aku kasih akan kau kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Ia sunnah. Yang ke-20, memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Yang ke-12, yang ke-21, meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majlis, dan hendaklah ia berpindah daripada tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. Yang ke-22, hendaklah ia bangkit menghantarkan sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya ketika ia keluar dari rumahnya. Yang ke-23, hendaklah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap sehingga ia selesai daripada percakapannya, dan janganlah ia suka mencelah ketika sahabatnya sedang bercakap-cakap. Ringkas katanya, daripada 23 adab bersahabat itu, hendaklah seorang sahabat itu bermuamalah atau bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang ia sukai orang lain bermuamalah dengan dia. Apa yang kita suka, itulah yang kita buat kepada orang lain. Apa yang kita tak suka, benci, maka jangan buat perkara itu, benda yang sama terhadap sahabat kita. Maka siapa yang tidak mencintai untuk sahabatnya akan sesuatu yang ia cintai bagi dirinya sendiri, maka persahabatannya masih tidak ikhlas dan masih mempunyai anasir-anasir munafik, dan persahabatan itu akan membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka inilah adab-adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau jadikan sahabat akan dia. Wallahu alam. Cukuplah sekadar itu untuk malam ni, siri yang ke-8. InsyaAllah tinggal lagi satu CD. Besok kita akan habiskan. Kerana besok adalah malam yang terakhir bagi bulan Sya'ban, 22 April. Bagi 23 April, malamnya itu kita dah memasuki Ramadan untuk sama-sama kita mendirikan solat sunat tarawih, dan 24 kita akan berpuasa. Jadi 22 malam adalah siri yang terakhir. Kita khatamkan kitab Bidayatul Hidayah secara asas. Kita tidaklah syarah. Kalau nak syarah kitab ni, kalau tebal ni 20 tahun pun boleh. Dan tapi kita baca dan kita yang jelas, kita tak perlu nak huraikan, tapi ada perkara yang kita tambah slide secara asas untuk tambahan maklumat supaya ada manfaat kita bersama. Terima kasih. Jangan lupa teruskan sebar channel YouTube Zuhaili Saiman, dan minta sama-sama tolong minta tolong subscribe YouTube Zuhaili Saiman untuk kita perluaskan lagi jaringan sosial media kita, bagi kita menyebarkan rakaman-rakaman kuliah, video dan seumpamanya, untuk kita mendapat kebaikan bersama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.